Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Apa khabar? Sihat? Bertemu kita kembali dalam pembelajaran seterusnya. Diharap murid-murid akan sentiasa bersedia untuk belajar dan terus belajar. Sila ambil buku teks anda, Matematik Tingkatan 3, buka muka surat 106. Pada hari ini kita akan belajar bab 5 yang bertajuk nisbah trigonometri. Kenapa perlu belajar bab ini? Dalam bab ini, kita akan pelajari sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Kenapa perlu belajar bab ini? Nisbah trigonometri membolehkan masalah berkaitan panjang, tinggi dan sudut dapat ditentukan dengan menggunakan segitiga bersudut tegak. Konsep trigonometri digunakan dalam bidang pelayaran, penerbangan, kejuruteraan, astronomi, pembinaan dan sebagainya. Kalau murid-murid bercita-cita nak kerja dalam bidang yang saya nyatakan tadi, kuasailah bab ini. Pasti akan ada kelebihan pada diri kamu. Lihat contoh gambar yang ditunjukkan di bawah. Dia guna alat apa tu? Kalau dia guna alat ini, dengan ilmu yang kamu ada, nisbah trigonometri ni, kamu akan dapat menyelesaikan masalah jarak, tinggi dan sudut bagi situasi ini. Mari kita belajar seterusnya. Di dalam bab ini, kita akan mempelajari sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Standard pembelajaran kita pada hari ini mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Ingat lagi tak segitiga bersudut tegak bagaimana? Kalau lupa, cikgu tunjukkan di sini. Ada dua raja, raja 1 dan raja 2. Dalam segitiga bersudut tegak ni, dia ada 3 sudut. Yang pertama mesti ada sudut tegak. Dekat mana sudut tegak tu? Sudut tegaknya adalah di sini. Dekat raja 1 ni. Yang ada kotak ni segitiga. Yang ini adalah sudut tegak. Dalam segitiga bersudut tegak, ada 3 sisi. Tapi bila dinyatakan sudut tirus, di mana kedudukan sudut tirus? Ada 2 sudut tirus. Yang pertama, kalau dekat sini, kita dilabelkan X. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini dilabelkan Y. Ada 3 sisi. Kalau kita lihat raja yang pertama ni, itu raja 1. Hipotenus, sisi hipotenus adalah bertentangan dengan sudut 90 darjah. Begitu juga dengan raja 2. Asalkan dia bertentangan sudut 90 darjah je, itu adalah hipotenus. Kalau saya bagi contoh segitiga lain, lihat contoh bawah, terbalik. Dia terbalik. Saya labelkan ABC, sudut 90 darjah di sini. Mana sisi hipotenus? Pandai. Hipotenus dia adalah AC. Hipotenus sama dengan AC. Hipotenus adalah AC. Kalau ditanya sudut tirus X, X di sini, sudut tirus X. Mana sisi bersebelahan dengan sudut tirus X? Bersebelahan bermaksud, yang tadi hipotenus jangan sentuh lagi. 2 kemungkinan ni. Bersebelahan bermaksud X ni hampir dengan sisi. Hampir dengan sisi yang satu lagi. Kalau tadi hipotenus, kita jangan tengok lagi. Jadi yang satu lagi itulah. Kalau kita buat daripada X, pergi ke sisi tu, dia garisan melengkung macam ni. Sisi bersebelahan.
Sisi bertentangan dengan sudut X, mana dia? Mesti yang berdepan dengan dia. Kan bertentangan maksudnya berhadapan. Maksudnya daripada X pergi garis lurus ke sisi yang satu lagi. Itu adalah sisi bertentangan. Kalau tengok sudut tirus, okey, Y, okey, mana dia punya sisi bersebelahan? Bersebelahan, hypotenuse jangan tengok lagi, kita tengok yang okey, yang berhampiran dengan Y ni iaitu sisi bersebelahan dia adalah PQ. Mana sisi bertentangan dia? Tegak lurus macam ni. Ini sisi bertentangan. Daripada Y, buat garis lurus, pergi sisi satu lagi. Okey, saya bagi contoh. Sudut. Okey, sudut. Saya berikan sudut B, A, C. Sudut B, A, C. Okey. Dekat mana sudut B, A, C? Dekat mana sudut B, A, C? Dekat mana? Okey. Sudut Sudut BAC adalah dekat huruf tengah-tengah ni. Dekat huruf apa? Huruf A. Jadi saya tanda dekat A ni. Sudut tirus BAC. Okey, mana sisi hipotenus dia? AC. Mana sisi sebelahan sudut? Sisi sebelah. Saya ringkas saja. Sisi sebelah. Okey, mana sisi sebelah dia? Sisi sebelah daripada A. Mana? Yang ini dah hipotenus. Okey. Sebelah dia mana? Daripada sini, sebelah dia adalah sini. Apa nama sisi tu? Sisi A, B. Sebelah dia daripada A. Okey. Mana sisi tentang? Sisi tentang. Sisi tentang daripada sudut ni tegak aja. Huruf apa sisi dia tu? B, C. Okey, boleh faham? Okey, saya bagi contoh lain. Okey, saya terbalikkan ke sini pula. Sini tertulis R, S, T. Okey. Sudut T, R, S. Sudut TRS tu di mana? Dekat A. Okey, kita fokus ke A. Sini. Okey. Mana hipotenus dia? Okey, mana sisi hipotenus? Hipotenus dia adalah sudut yang bertentangan dengan 90 darjah. Sisi apa tu? R, T. TR boleh, RT pun boleh. Okey. Sebelah. Okey, mana sebelah? Sebelah dia, okey, kalau sini sudut, sebelah dia adalah R, S. Okey. Yang dekat dengan dia ni. R, S. Mana sisi tentang? Sisi tentang, dia mesti daripada sudut ni tegak sini. Sisi apa tu? S, T. Okey. Jelas murid-murid? Faham? Kena kuasai dengan baik ni. Kalau faham, jelas, tiada masalah untuk pembelajaran seterusnya. Standard pembelajaran seterusnya adalah membuat dan menentusakan konjektur tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak dan seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus dan tangen. Okey, kalau dilihat cetusan minda 1 yang terdapat dalam teks, kamu dikendaki membuat penerokaan secara berkumpulan. Okey. Kalau kita boleh lihat dalam arahan yang diberi ni, oleh kerana kamu berada di rumah dan tidak berkumpulan, kamu boleh cuba bersendirian. Okey, sila kenal pasti jawapan yang sepatutnya ditulis di dalam jadual ini yang bahagian kosong ni. Apa jawapan kamu akan perolehi? Okey. Bila kamu buat nanti, apa yang kamu dapat adalah, biarlah saya bagi tahu jawapannya kan. Nanti kamu cuba buat. Jawapan yang kamu perolehi adalah kolom yang pertama ni, kolom sisi bertentangan per hipotenus, kamu akan dapat jawapannya semua sama. 3/5.
sisi bersebelahan per hipotenus ni, kamu akan dapat jawapan yang sama 4/5. Okey, manakala sisi bertentangan per sisi bersebelahan, kamu akan dapat jawapan 3/4. Hasil daripada cetusan minda 1 ni didapati bahawa nisbah. Nisbah ni per lah. Kan atas bawah. Suatu sudut tirus yang ditetapkan dalam pelbagai segitiga bersudut tegak. Yang pertama, panjang sisi pertentangan kepada hipotenus ialah 1 pemalar. Pemalar. 3 bahagian ni, maksudnya 3 kolom ni, kamu akan dapat nilai pemalar. Nilai pemalar ni maksudnya nilai dia sama lah. Nanti kamu cuba buat ya. Rumusan daripada cetusan minda 1 tadi, maka dibuat kesimpulan sinus sama dengan panjang sisi bertentangan per hipotenus. Kosinus sama dengan panjang sisi bersebelahan per hipotenus. Tangen sama dengan panjang sisi bertentangan per panjang sisi bersebelahan. Kamu kena hafal ni yang dalam kotak kuning ni. Kan? Sinus ni kadang-kadang kamu akan jumpa sin. Ditulis sin. Kosinus, ditulis cos. Ringkas. Tangen, ditulis tan. Bagaimanakah cara untuk kita ingat rumus yang diberi ni? Kalau kamu ingat, tugas kamu cepatlah untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk segitiga bersudut tegak ni. Saya bagi clue kamu bagaimana nak ingat. S, T, H. K, kamu ingat ni. Dan satu lagi. S. S. Saya ringkaskan S adalah untuk sin. T tentang H. H hypotenus. K cos. S sebelah H hypotenus. Tangen T yang kecil ni tentang S sebelah. Jadi yang ini tentang H hypotenus. Ini S sebelah H hypotenus. Catatkanlah perkara penting ni supaya awak mudah ingat. Penting ni kena hafal. Sebelah. Untuk mudah kita ingat, saya bagi clue awak ingat ni, saya tak hafal. Saya tak hafal. Ambil urut yang pertama. Saya tak hafal untuk rumus sin. Saya tak hafal. Kalau saya hafal. Ambil urut yang pertama ni. Buat macam KS per H. Kalau saya hafal, T. Tangen ni tentu tak salah. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak salah. Jadi, kalau kamu jumpa lagi rumus ini, jadi kamu ingat saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak salah. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak salah. Saya bagi contoh soalan. Sini 3, sini 4, sini 5. Sudut A, B, C. Segitiga sudut A, sudut A, B, C. Sila lihat sudut A, B, C. Dekat mana sudut A, B, C? B. Label sini. Kalau ditanya sin sudut A, B, C. Sin. Apa rumus dia? Saya tak hafal.
Sin saya tak hafal. Tentang dia. Okey. B tadi, tentang dia nombor berapa? Tentang. Awak tengok bertentangan dengan B yang mana? Bertentangan dengan B adalah sisi bertentangan nombor 4. Okey. Saya tak hafal. Hipotenus di mana? Hipotenus dia adalah bertentangan dengan 90 darjah ni adalah 5. Jadi jawapan dia 4/5. Okey. Kalau ditanya cos sudut A, B, C. Cos rumah dia apa? Kalau saya hafal. Sebelah dia mana? Sebelah dia yang ini. Sisi sebelah. Sisi sebelah dia nombor panjang dia 3. Per dengan sebelah per hipotenus. Hipotenus berapa? 5. Jadi jawapan dia 3/5. Okey, tangent sudut A, B, C. Tangent rumus dia tentu tak salah. Tentang dia panjang berapa? Tentang panjang dia 4. Sebelah dia berapa? Sebelah 3. Okey. Jadi contoh saya di sini, saya harap murid-murid boleh faham dan cuba buat latihan seterusnya. Sila lihat contoh yang diberikan di sini. Berdasarkan rajah di bawah, tentukan nilai bagi yang berikut. Sin 30 darjah, cos 30 darjah, tangent 30 darjah, sin 60 darjah, cos 60 darjah, tangent 60 darjah. Okey. Bila kamu perhatikan soalan ini, bermaksud, okey, ia melibatkan nisbah trigonometrik. Jadi, perkara yang perlu kamu kena ingat adalah, apa rumus dia yang perlu awak ingat? Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak salah. Okey. Dalam gambar rajah ini, hipotenus yang mana satu? Okey, hipotenus satu je. Ni. Saya labelkan H. Kalau soalan dia A, sin 30 darjah, kamu kena lihat dekat sudut 30 darjah. Sin rumus dia adalah sisi tentang per hipotenus. Kalau 30 darjah di sini, tentang dia adalah sisi tentang dia adalah garis lurus pergi dekat nombor sisi QR, iaitu nombor 1. Tentang dia 1. 1 per. Okey. Saya tak hafal hipotenus. H. Hipotenus dia 2. Jawapan sin 30 adalah 1/2. Cos 30. Cos sebelah. Sebelah dia yang ini. Punca kuasa 3. Per hipotenus. Hipotenus dia 2. Tangent 30. Tangent tentang 1 per dengan sebelah dia punca kuasa 3. Okey. Sin 60. Okey, sin. Tengok dekat 60. Okey, tentang dia mana? Tentang dia. Okey, kita padamkan garisan yang sin 30 tadi. Okey. Mana tentang? Untuk 60. Okey, untuk 60, tentang dia adalah di sini. Okey, tentang dia adalah CS 30. Saya tulis jawapan dekat sini. Okey, punca 3 per hipotenus. Hipotenus dia 2. Okey. Cos 60. Cos K sebelah per hipotenus. Sebelah dia, ni 60 kan. Sebelah dia kat mana? Sebelah dia dekat, kita lengkungkan garisan. Pergi ke sisi, melengkung ni. Okey. 1 per hipotenus dia 2. Tangent tentang per sebelah. Tentang dia, punca 3. Sebelah dia 1. Okey. Yang ini, kalau yang ini kita boleh ringkaskan. Punca 3. Okey. Jelas murid? Diharap kamu lebih faham. Untuk memantapkan kefahaman kamu, diharap murid-murid dapat buat latihan daripada buku teks Matematik Tingkatan 3, uji minda 5+1A, muka surat 109, uji minda 5+1B, muka surat 111. Ada beberapa murid yang dah submit
latihan ini. Alhamdulillah. Okey, dah siap. Yang belum buat, sila buat dan PM saya untuk saya buat sematkan. Bila dah siap latihan daripada buku teks, sila buat juga buku latihan daripada modul matematik tingkatan 3. Buat daripada muka surat 39 hingga 43. Dah siap? Kamu boleh PM saya. PM satu-satu muka surat dulu pun boleh untuk saya buat sematkan. Okey? Jika kamu buat latihan, kamu akan dapat ilmu ni. Jika tidak, sebaliknya. Okey? Semoga murid-murid akan terus belajar walaupun di mana kamu berada. Semoga berjaya.